kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi hadir untuk ke forum pandemik COVID-19 yang bertajuk Impak Terhadap Kelestarian Sejagat. Hari ini kita ada 3 panel utama, iaitu saya perkenalkan panel pertama kita iaitu Dr. Muhammad Azwan Abdul Rahman daripada School of Government, Universiti Utara Malaysia. Yang kedua, saya nak perkenalkan Profesor Dr. Ahmad Ismail yang tidak asing lagi dalam dunia alam sekitar, iaitu Presiden MNS. Dan yang ketiga, saya juga ingin menjemput Cik Havinda Jit Kaur, anak perempuan Charan Singh, iaitu salah seorang aktivis kita dalam alam sekitar juga dan terlibat dalam banyak aktiviti persatuan. Okey, tanpa melengah masa, objektif forum ini adalah bertujuan untuk mengupas isu COVID-19 yang dilihat sebagai satu pandemik yang telah pun menunjuk impak terhadap kelestarian sejagat. Saya ingin mulakan soalan saya kepada speaker pertama, iaitu Dr. Muhammad Azwan. Iaitu soalan pertama saya, adakah pandemik ini memberi sinar pada alam sekitar atau sebaliknya? Silakan Dr. Azwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada kepada moderator, terutamanya kepada penganjur dan juga kepada ahli panel, Prof. Ahmad Ismail dan juga Cik Hajrid di atas pertemuan pada hari ini yang cukup baik dalam perkongsian ilmu menerusi forum yang dibawa oleh pihak gabungan daripada kerjasama ke semua pihak. Sebelum saya membahaskan tentang soalan berkenaan dengan alam sekitar, sejauh mana COVID-19 dan pandemik ini mampu memberi satu kesan kepada alam sekitar yang baik. Bidang alam sekitar ini lebih signifikan kepada Prof. Ahmad. Tapi saya cuba untuk kaitkan dengan bidang sosiologi, pembangunan dan kesannya kepada masyarakat dan juga negara. So, sebelum saya cerita tentang alam sekitar tu, saya tarik dari segi sejarah dahulu. Di mana ketidaktentuan yang berlaku dalam akibat pandemik COVID-19 ini sebenarnya telah kita dapat tonjolkan menerusi dialektik dan historical ataupun persejarahan oleh wabak-wabak yang berlaku sebelum ini. Saya bawakan peristiwa wabak terbesar yang berlaku di Marseille ataupun dikenali sebagai The Great Plague of Marseille yang berlaku di Perancis antara tahun 1720 sampai 1723 tak silap saya, di mana jangka masa wabak ini cukup berpanjangan. Dan biarpun kerajaan Perancis ketika itu mengenakan kuarantin di awal perebakan krisis dengan menghantar pakar-pakar serta doktor-doktor yang terbaik untuk mengatasi ancaman ini, tapi ada beberapa penemuan ataupun yang ditulis oleh Jean Noël mengenai krisis ini. Ada 2 perkara yang menjadikan wabak ini semakin menggila. Pertamanya ialah ketidaktentuan panik orang awam. Keduanya ialah kapal pedagang yang tujuannya untuk menjalankan ekonomi yang berlabuh di Marseille tidak jujur ataupun tidak amanah. Kenapa mereka tidak memberitahu kepada pihak kerajaan tentang anak kapal yang ada di dalam kapal itu dijangkiti oleh virus dan serta mati di sepanjang perjalanan. Tapi apa yang kita dapat belajar daripada krisis wabak The Great Plague of Marseille ni dan juga alam sekitarnya, ya, dalam tempoh itu kita dapat lihat bahawa pentingnya untuk kita menjaga kebersihan, di mana punca berlakunya wabak di Perancis ini, di Marseille ini, kerananya tahap kebersihan dan alam sekitarnya tidak dijaga dan tidak diambil cakna oleh penduduk waktu ketika itu, dan sehingga merebak jauh dan menjadi satu yang tragedi besar kepada Marseille pada waktu ketika itu. Selain daripada The Great Marseille tu, saya bawakan juga sejarah Spanish Flu tahun 1918, dan ini banyak dikongsikan dalam media sosial, dalam Facebook, di mana pandemik ini, yang Spanish Flu ini telah melanda masyarakat global, dan Malaysia ataupun ketika itu Melaya tu terkesan dengan pemulihan ekonomi pasca Perang Dunia Pertama. Maksudnya di sini ialah pada waktu 1918, sebelum 1918 kita menghadapi Perang Dunia Pertama 1914 sampai 1918.
Dan apabila 1918 itu pula muncul pula Spanish flu. So dihimpit dengan krisis dan bukan dihimpit, diselang-seri dengan krisis. Dan kesan ini juga telah menyebabkan Malaya pada waktu ketika itu begitu terkesan, dan ini ada dicatatkan oleh Kai Kyun Liu dalam dia punya dalam artikelnya yang menjelaskan bahawa kematian penduduk Malaya pada ketika itu cukup membimbangkan, cukup besar, iaitu sebanyak 34,644 orang ataupun hampir 1% daripada keseluruhan populasi Malaya ketika itu yang berjumlah 3.5 juta. Besar berbanding dengan COVID-19 sekarang ni kita ialah dalam 100 lebih ataupun di bawah 100 lebih dari segi angka kematian. Ataupun dalam keadaan yang taklah seperti berat seperti apa yang dihadapi dalam Spanish flu di waktu ketika Malaya ketika itu. Dan jelas lagi dalam Kyun Liu ni menjelaskan wabak ini mula menggila secara serentak apabila pelabuhan-pelabuhan, kawasan-kawasan pelabuhan ini dibuka di saat pandemik itu berlangsung. Dan waktu itu ekonomi dan juga manusia menjadi sesak dan ia menjadikan perebakan wabak itu semakin meluas hingga ke kawasan luar bandar. Dan apa yang menarik sini, Kyun Liu ada menjelaskan tentang bahawa sebab-sebab kenapa wabak ini merebak. Pertamanya, bandar-bandar pelabuhan ketika itu di Malaya cukup kotor, tak dijaga kebersihan. Alam sekitarnya, na'uzubillah, wallahu alam. Tapi memang kalau ikutkan apa yang dijelaskan oleh Kyun Liu, di kawasan bandar ni sesak, kotor, tidak cakna dengan alam sekitar, dan paling menyedihkan, benda inilah yang membawa kepada krisis ataupun krisis pandemik wabak Spanish flu yang berlaku di dalam Malaya pada ketika itu. Dan walau bagaimanapun seperti yang kita jelaskan, apa yang berlaku mesti akan ada penyelesaiannya. Dan wabak ini berjaya diatasi menerusi infrastruktur kesihatan yang disediakan oleh British pada ketika itu yang juga sebagai yang menjajah Malaya. Dan yang paling penting pada itu adalah kesedaran media menerusi surat khabar dan juga beberapa gerakan. Sebab itulah persatuan pada waktu itu cukup di waktu ketika zaman penjajahan itu cukup kuat, dan NGO itu cukup kuat dalam sebagai pendesak untuk pastikan sesuatu matlamat dan kepentingan itu dapat dipelihara dengan baik. Tetapi apa yang lemahnya di sini apabila British pada waktu ketika itu gagal dalam kepimpinan. Kenapa? Mereka ni tidak berjaya dalam menyediakan satu keselarasan makro yang berkesan untuk melegakan wabak. So, selepas wabak Spanish flu, apakah yang berlaku kepada dunia dan juga rakyat Malaya pada waktu ketika itu? Kita didatangkan pula dengan krisis kemurungan ekonomi terbesar dunia pada tahun 1930, The Great Depression. Dan Malaya cukup terjejas kerana apa, kita di bawah naungan British. Dan pada waktu itu British dengan revolusi industri pertamanya exploit sumber yang ada di Malaya, harga jatuh dan menyebabkan wujudnya norma baharu. Ini kita nak berbincang tentang norma baharu. Norma baharu sebenarnya sudah lama, dari aspek persejarah sudah lama ada. Di mana kalau kita lihat, tapi di saat itu dia ada dua perspektif norma baharu. Pertamanya perspektif penjajah, yang mana norma baharu penjajah perlu adanya dikenakan sistem cukai yang tinggi. Tapi bagi perspektif yang dijajah ataupun orang lokal sendiri melihat bahawa perlunya wujudnya gerakan-gerakan nasionalis. Gerakan-gerakan nasionalis yang bersifat idealis ataupun haluan kanan ataupun haluan kiri yang bersifatnya untuk menentang kepada penindasan. Dan itu berlaku. Dan selepas merdeka, Malaysia juga terpaksa menghadapi satu norma yang baru ataupun kebiasaan yang baru dalam pembentukan model pembangunan negara. Sebab itu kita ada perubahan dari segi dasar ekonomi dan juga mengikut kepada apa yang dikatakan sebagai aliran ekonomi global capitalism. Dan dalam masa yang sama juga kita juga dihambat oleh kekangan. Apabila adanya model baru,
kitaran ekonomi ataupun krisis juga dijangka akan turut berlaku dalam tempoh 10 hingga 20 tahun. Dan ini diuji dan ini teruji apabila Malaysia menghadapi krisis kewangan Asia tahun 1997-98 dan dengan krisis ekonomi serta politik, dan setahun selepas itu tahun 1999 muncul satu lagi virus, iaitu virus Nipah. Kan, kalau kita ingat virus Nipah mula melanda. Sama seperti berlaku seperti Great Marcel dan juga yang sebelum ini, cumanya dia bersifat lokal. Dan buat pertama kalinya norma baru juga muncul di situ apabila Malaysia berjaya membuat norma baru apabila melawan arus menambat mata wang ringgit Malaysia. Okey, itu melawan arus menambat mata wang ringgit, sedangkan pada waktu itu IMF dan juga Bank Dunia menyarankan supaya untuk melakukan pinjaman, tetapi Malaysia tidak, dan Malaysia berjaya pulih dan itu norma baru. Rakyat kembali sejahtera walaupun ada sedikit pemulihan secara beransur-ansur. Dan kejayaan yang lain ialah pengiktirafan bakat-bakat baru. Contoh kalau kita ingat, kalau Prof Ahmad mungkin ingat Dr. Chua Kau Bing yang ketika itu diiktiraf sebagai yang pada waktu itu belum lagi diiktiraf sebagai pakar ataupun berpengalaman, tapi telah berjaya menemui penyelesaian bahawa virus Nipah bukannya daripada nyamuk, tapi adalah daripada khinzir. Dan Dr. Chua Kau Bing juga telah berjaya menemukan solusi dan ia membuahkan hasil yang baik dan berjaya mengurangkan dan seharusnya memulihkan daripada wabak virus Nipah. Dan kita tahu wabak virus Nipah ni pun akibat daripada sistem ataupun alam sekitar yang tidak seimbang. So inilah peranan-peranan yang penting dan ia harus digerakkan oleh tanggungjawab pemerintah. Dan selepas apa yang saya ceritakan tadi tu, sejarah-sejarah tadi tu, sejarah Marcel, Spanish flu, kemudiannya dengan gabungan dengan Great Depression, krisis semua. So apa yang berlaku selepas itu? Norma baharu global diperkenalkan, iaitu MDG, Millennium Development Goal. Kita ada wakil pelajar UNESCO sini, kan? Millennium Development Goal dengan 8 matlamat serta ukuran sasarannya untuk mengatasi masalah masyarakat global akibat krisis. Dan menjengah era milenial dengan norma MDG ni ialah norma barulah, MDG, Millennium Development, norma baru untuk memastikan apa yang berlaku sebelum milenium itu dapat diatasi dalam era milenium. Tapi ia berlaku sebaliknya, backwaters, di mana krisis ekonomi silih berganti dengan krisis kesihatan yang menunjukkan pola kitaran krisis kesihatan tidak menentu. Dan Malaysia juga antara yang terkesan dengan SARS tahun 2003. 4 tahun selepas itu kita hadapi pula krisis ekonomi global tahun 2008. Belum selesai krisis pula muncul pula H1N1 tahun 2009. Kemudian MERS-CoV daripada Middle East. Itu saya lupa tahun bila tu. Tahun 2012. Dan kemudiannya Ebola. Tak berhenti krisis. So adakah ia menggugat kelestarian? Ya. Kalau ikutkan dari segi wabak ini memang menggugat kelestarian. So apa yang berlaku selepas itu? Apa yang berlaku selepas itu? Selepas MDG. Kita diperkenalkan semua lagi dengan norma baru global, iaitu Sustainable Development Goal sehingga tahun 2030 dia punya matlamatnya bagi menggantikan MDG yang tamat pada tahun 2015. Kali ini dengan 17 matlamat yang diperbaharui dengan ukuran-ukuran sasaran yang tertentu. Ada juga kritikan dan ini berkait dengan apa saya suka kaitkan denganlah falsafah absurdity ataupun sesuatu yang tidak jelas. Dan ini dibahaskan oleh Albert Camus bahawa tentangnya absurd ataupun bahawa manusia ni merancang meletakkan matlamat yang rapi dan sempurna. Tetapi apa hasil akhirnya ia membawa kepada makna hidup yang tidak jelas dan terbatas. Kita rancanglah apa pun tapi sejauh mana ia berhasil itu adalah bergantung kepada manusia itu sendiri. Tangan-tangan manusia. Okay? So berdasarkan kepada soal absurdity ni, hari ini COVID-19 menyerang global dalam Malaysia. Khususnya awal tahun 2020 dan apa yang saya boleh katakan virus ni berbeza dan lebih ekstrim serta bahaya berbanding virus-virus yang pernah ada. Dan kita diajar untuk menjaga kebersihan. Dan ini juga kita lihat seperti Prof dalam Prof Ahmad sebelum ini bernama mengatakan bahawa menjelaskan tentang alam sekitar semakin baik dengan menerusi apabila kita ada COVID-19, kita buat PKP, semakin baik virus itu. Tapi dalam konteks ekonomi bagaimana? Muncul krisis kemelesatan ekonomi global di saat berlakunya krisis pandemik ini. Malaysia
dijangka oleh IMF dan juga World Bank, pertumbuhannya akan menghadapi kepada negatif 2.0% kepada negatif 4.5%. Biarpun ada pakar-pakar ekonomi yang kata Malaysia ni akan pulih dengan cepat tahun depan, tetapi mengambil absurdity itu, saya jangkakan ia terbatas dan masih tidak jelas untuk kita jangkakan sebegitu, kerana impak krisis sebelum ni juga mengambil masa yang lama untuk beransur pulih sehingga muncul krisis yang baru. Contoh kita ambil krisis ekonomi global 2008. Bam. Dr. Azwan, saya break sekejap. Menarik Right. penerangan Dr. Azwan ni. Memang kita kalau cerita bab ekonomi, sebab kita kalau ikutkan di bawah UNDSE, ada lebih kurang 17 perkara isu yang pandemik COVID-19 ini menyebabkan kesan terhadap masyarakat. Nanti kita tengok phase yang kedua, iaitu dalam pusingan yang kedua. Saya nak pergi kepada Prof. Ahmad. Prof. Ahmad, saya rasa Prof. Ahmad tidak asing lagi dalam bidang alam sekitar, dan saya rasa soalan saya direct kepada Prof, iaitu adakah pandemik ini memberi sinar pada alam sekitar atau sebaliknya? Silakan Prof. Okey. Assalamualaikum. Selamat pagi. Saya ucapkan terima kasih kerana menjemput saya, dan yang kedua saya ucap tahniahlah kepada Nizam dan Dr. Dayu UUM yang mengadakan atau menganjurkan majlis ini. Saya sangat suka benda-benda begini supaya dengan media baru ini kita dapat bercakap mengenai banyak perkara, terutamanya perkara-perkara berkaitan alam semula jadi, yang mana kita kadang-kadang kita terlupa. Dan kita hidup ni tidak boleh lari daripada alam semula jadi. Dengar tak ni? Kenapa mesej datang dekat saya unmute? Dengar ni Syam? Ada. Clear Prof. Clear, okey, terima kasih. Saya melihat, terima kasih Dr. Azwan, bagus cerita sejarah tu. Kita dapat tahu bagaimana kita terlena ataupun lalai apabila kita sudah menghadapi tiap-tiap 100 tahun. Dia bagi tempoh nasib baik 100 tahun. Kalau dia bagi tiap-tiap tahun, sakit kita. Sebab itu kita nampak sekarang ni, saya suka kalau saya tengok dekat saya ada banyak kumpulan WhatsApp ni yang menceritakan tentang sumbangan-sumbangan makanan kepada orang yang tak boleh keluar pada rumah kerana COVID-19 ya. Kita kena kurung sebab kita nak putuskan jaringan tu supaya dia tidak terus berjangkit. Kita tak nampak virus ni dan kita tak nampak simptom dia sangat cepat, dia lambat. Jadi makanya kita kena duduk di rumah. Jadi keputusan yang kerajaan ambil itu cepat, sangat bagus. Tapi bila kita duduk di rumah tanpa bersedia, kita tak ada makan. Tak ada benda makan. Jadi kerajaan kena hantar penderma-penderma kena hantar makanan. Jadi saya lihat kenapa kita lupa nak bersedia, terutamanya kita ada banyak sistem di negara kita, Felda, kita ada sistem di kampung-kampung yang mana kita nampak tanah-tanah tepi rumah tu kosong. Kita tak ada pun tanam ubi, pisang, kerepek, nak buat kerepek, nak tanam kelapa dan sebagainya untuk keadaan emergency ni. Macam saya nak dapat ubi kayu pun susah sekarang duduk dekat bandar. Jadi mereka boleh hantar ke tempat saya untuk saya makan. Nasib baiklah kita ada beras lagi. Itu pun kita takut baru ni. Bila saya pergi ke Ulu Muda, saya nampak air kering. Bila air kering, kita takut petani di Kedah tak boleh tanam padi. Jadi masa depan kita tak tahu berapa lama lagi kita akan bergantung kepada import beras negara. Kalaupun kita kata Kedah boleh supply 40% daripada bekalan beras negara. Jadi ini semuanya kita kena fikir. Sebab tu kalau kita sudah berpengalaman dengan cerita-cerita yang Dr. Azwan cerita tadi, kita harus bersedia untuk menghadapi perkara asas iaitu makanan. Kemudian barulah yang kedua, kita boleh bercakap tentang lain-lain. Misalnya vaksin, kita boleh bercakap pasal kesan kepada alam sekitar boleh membantu kita dan sebagainya. Di perkara-perkara ini kita harus melihat. Untuk itu, program pendidikan dan penyidikan sangat penting dan mestilah berterusan. Saya ternampak tadi dalam surat khabar New Straits Times
ada cerita tentang kenapa kita ada macam UPM tentang zoonotic disease ni dah lama. Kenapa kita tak bangunkan betul-betul supaya kita jadi champion di negara ataupun di kawasan ini. Kerana kita tahu virus tadi tuan-tuan sebut daripada haiwan, daripada kelawar, dan kelawar masuk ke babi kita makan dan sebagainya. Dan benda-benda ni kita patut fikir. Dan begitu juga dengan corona virus ini yang terbaru, kita lihat dikatakan daripada kelawar, daripada ular dan sebagainya. Jadi kita tidak melihat secara berterusan bagaimana kita nak mengesan atau mengetahui perkara ini untuk kita dapat pengalaman. Jadi saya nak cadangkanlah semua aspek, ekonomi, sosiologi dan sebagainya. Sebab kalau kita lihat, saya selalu sebut 2 kali sehari kerajaan bercakap dalam sidang media. Dari segi penguatkuasaan, memutuskan jaringan dan sebagainya. Kemudian dari segi kes-kes yang berlaku tiap-tiap hari dilaporkan. Bukan untuk sandiwara, sebenarnya untuk kita mendengar, untuk kita memahami, menghormati dengan maklumat data-data itu dan kita cuba bersama-sama menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Di samping itu, ada kumpulan-kumpulan penyelidik, terutama kita di universiti atau institusi penyidikan, kita harus melihat dari segi perkara yang dapat membantu. Dari segi kaunseling, melihat bagaimana isu masyarakat dan individu yang tertekan. Kalau dari segi ekonominya bagaimana untuk kita bantu. Dan begitu juga orang-orang ahli-ahli sains daripada bidang perubatan, kehidupan liar, alam sekitar dan sebagainya. Mungkin kita datang sekarang kita bergembira dengan isu tengok di belakang saya ni ada biru laut cantik hijau udaranya, langitnya biru. Sebab senang saja kalau kita fikir bila industri tidak ada, tidak aktif, bila pembangunan tidak berjalan, kenderaan tidak banyak masuk ke bandar, kita lihat kurangnya debu-debu, kurangnya penghasilan gas-gas rumah hijau yang kita selalu bincangkan sejak sekolah. Kalau umur saya yang sudah pencen ini, belajar di sekolah dulu, maknanya berpuluh-puluh tahun kita tidak mengamalkan ilmu yang kita ada dan kita tak cari satu penyelesaian. Ini satu cabaran bagi institusi pengajian tinggi. Sebab tu saya ucap tahniah UUM ni, Dr. Encik Anizam, Dr. Hidayu yang menganjurkan program ini supaya kita membawa semua ahli-ahli akademik untuk melihat. Dan kita ada universiti, pelajar-pelajar kita ada pelajar universiti yang begitu agresif dan bertenaga untuk melihat masa depan negara. Jadi dengan itu ilmu kita akan dibangunkan terus dan diamalkan untuk menyelesaikan isu-isu masa depan. Jadi saya melihat kita sebagai institusi pengajian tinggi, kita tidak dapat lari daripada 2 perkara penting atau mungkin 3 perkara, iaitu pendidikan, penyelidikan dan pengembangan. Dengan adanya 3 perkara ini, kita dapat mendidik generasi baru untuk menyokong, menyambung hasil penyidikan yang kita adakan dan kita kembangkan pengetahuan kita kepada masyarakat. Kalau saya sebut tadi tentang isu makanan, kita sebut tadi tentang air kering di Ulu Muda, kita cakap pasal pengurusan air di Ulu Muda, kita cakap pasal bekalan beras negara for food security, dan Encik Anizam sentuh pasal ataupun Azwan pun sebut pasal tiba-tiba aja alam sekitar kita, udara kita bersih, air kita bersih. Sungai Melaka yang dulu nampak hitam, bau busuk menjadi isu dibincangkan dan dia menditarikkan pelancong yang utama negara. Sekarang kita lihat cantik. Kenapa? Sebab inputnya tak ada. Maknanya pencemaran tidak berlaku. Maka kita kena usahakan supaya dengan ilmu yang kita ada, pendidikan yang kita ada, supaya kita dapat menghalang pencemaran itu daripada terus berlaku. Saya kata takat itu dulu, Dr. Nizam bagi peluang dekat orang muda yang saya nak dengar, sebab mereka adalah yang sangat penting untuk menerajui apa yang kita perjuangkan selama ini untuk generasi yang akan datang. Kita tidak mau lihat satu hari nanti mereka akan menyalahkan
generasi yang lebih awal yang tidak melihat apa yang sedang berlaku, sehingga alam sekitar kita, alam semula jadi kita rosak dan mereka terpaksa berhadapan dengan masalah yang mengganggu kesihatan, gaya hidup yang mereka inginkan. Terima kasih Nizam dan panel-panel. Terima kasih Prof. Soalan penerangan yang jelas, tapi saya tertarik pada Prof tadi. Sebenarnya saya nak bertanya kepada Prof iaitu dari segi bila Prof bangkitkan tentang isu food security, nanti kita akan kembali kepada Prof isu food security. Sebagai contoh, dahulu kita ada kilang tebu iaitu kilang gula di Cuping, tapi kita telah tutup. Tapi disebabkan pandemik ini berlaku, apabila mungkin government atau pihak kerajaan mungkin akan revise balik rancangan buku hijau atau rancangan buku merah. Walau bagaimanapun kita pergi kepada panel ketiga kita dahulu iaitu Cik Hafinder Kaur, iaitu Cik Hafinder. Soalan saya terus kepada Cik Hafinder adalah bagaimana atau pengajaran untuk kita bagaimana generasi muda dapat memberi sumbangan serta penglibatan dalam pemeliharaan alam sekitar. Boleh tak Cik Hafinder cerita sikit? Okay, terima kasih pengisi forum. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak pengajar yang telah memberi peluang kepada saya untuk berbicara pada dalam forum pada pagi ini. Salam forum buat panel kita, Dr. Muhammad Azwan, panel kedua, Prof. Dr. Ahmad dan juga Tuan Pengisi Forum kita Encik Hadisha. First, seperti sejarah yang diceritakan oleh panel pertama dan panel kedua kita, saya setuju dengan pendapat tentang alam sekitar yang dinyatakan tadi. So, ahli panel dan hadirin yang dihormati sekalian, alam sekitar memainkan peranan yang penting dalam kehidupan setiap individu. Bagi memastikan persekitaran kita selamat untuk didiami, orang awam dan generasi muda seperti pelajar-pelajar sekolah dan IPT atau IPTS perlu mengambil berat dan memberi perhatian kepada kebersihan di dalam dan di luar rumah mereka terlebih dahulu. Hal ini kerana menjaga kebersihan alam sekitar juga kerana setiap individu. Yes. Yes, your connection is not clear, but can you speak a bit louder please? Sure, sir. Hal ini, can you hear me, sir? Alright, clear. Okay. Hal ini kerana setiap individu tu perlu mempunyai kesedaran yang tinggi dalam menjaga kebersihan. Contohnya, mereka tidak boleh suka hati membuang sampah ke dalam longkang atau sistem perparitan kerana akan menyebabkan sistem saliran tersumbat yang akhirnya mengakibatkan kejadian seperti banjir. So, kewajipan menjaga kebersihan alam sekitar terletak sepenuhnya di tangan kita semua. Sekarang sudah tiba masanya setiap individu membuang sikap tidak dalam diri masing-masing untuk melindungi dunia daripada melakukan pengusahaan terhadap alam sekitar. Selain itu, dia merupakan tugas dan kewajipan akhlak kita di muka bumi ini untuk menjaga dan memelihara alam sekitar sebagaimana alam sekitar telah memberi pelbagai manfaat kepada kita. Generasi muda seperti kita boleh menyumbang dalam penglibatan memeliharakan alam sekitar. Contohnya di peringkat sekolah, kita fokus kepada mata pelajaran seperti pendidikan moral, pendidikan Islam ataupun pendidikan sivik dan kenegaraan, di mana subjek-subjek tersebut telah membantu untuk memupuk kesedaran alam sekitar dalam generasi muda sekarang. Sebagai contoh, kita ambil subjek pendidikan moral di mana salah satu topiknya adalah alam sekitar berkualiti tanggungjawab bersama. Di sini, nilai yang diterapkan dalam topik ini adalah di mana generasi muda harus peka terhadap isu-isu alam sekitar dan berusaha menyelesaikannya. Sumbangan dan penglibatan yang kita boleh beri adalah dengan menyertai kempen-kempen alam sekitar yang dianjurkan oleh pihak yang bertanggungjawab seperti Jabatan Alam Sekitar ataupun World Wildlife Fund. Selain itu, kita juga mempunyai hak bersuara untuk melaporkan jika ada sesetengah pihak berkenaan yang melakukan pencemaran
kerana dengan tindakan kita yang melaporkan kepada pihak tersebut, kita dapat menyelamatkan alam sekitar kita daripada tercemar. Kita bergerak pula kepada pelajar-pelajar yang berada di IPTA ataupun IPTS. Di sini mereka boleh mengadakan kempen atau pertandingan bertemakan alam sekitar. Contohnya seperti kita semula ceramah tentang faedah kita semula di Circle Forum. Pertandingan yang boleh dianjurkan adalah seperti menceriakan kawasan universiti dengan menanam pokok-pokok bunga, pertandingan Explore the Green ataupun pertandingan debat bertemakan alam sekitar. Pelbagai kempen, aktiviti atau pertandingan boleh diadakan bergantung kepada kreativiti pelajar sendiri. Seperti yang diketahui oleh pelajar semua, terdapat kelab-kelab sosial juga di peringkat universiti yang mengutarakan tema alam sekitar sebagai salah satu tema yang penting. Contohnya seperti Kelab UNESCO, saya merupakan salah seorang ahli dari Kelab UNESCO juga. Di bawah kelab ini, sebuah program telah diperkenalkan untuk menyatukan saintis dan penyelidik rentas bidang dalam menyelesaikan masalah sejagat di bawah inisiatif yang dikenali sebagai Matlamat Pembangunan Lestari ataupun dikenali sebagai Sustainable Development Goals. Matlamat pembangunan ini merupakan gabungan daripada 17 cabaran global utama pada masa kini dan pada masa yang akan datang. Dia meliputi sekurang Cik Haminda, mungkin ada connection, mungkin kita ada connection sikit kat sini. Tak apa, nanti kita kembali balik. Hello Cik Haminda, are you alright? Right, kita kembali kepada panel pertama kita balik, iaitu Dr. Muhammad Azwan. Sementara Cik Haminda akan masuk balik dalam connection nanti. Right, tadi Dr. Azwan bercakap tentang sejarah, perkembangan. Kita lihat tentang bagaimana Dr. Azwan menceritakan daripada satu pandemik kepada satu pandemik yang lain. Alright, soalan pusingan kedua ini saya ingin bertanya, berapa akhbar, kita semua berada di mana kita harus melihat krisis ini sebagai satu motivasi, dan kita lihat macam Dr. Azwan cakap tadi, kita ada banyak new norms yang kena praktiskan dalam masyarakat kita, termasuklah daripada pendidikan hingga kepada proses sehari-harian kita, aktiviti kehidupan harian kita, di mana dalam kita mengejar kehidupan yang mampan, di sini ada beberapa peluang masa depan yang berpotensi. Mungkin Dr. Azwan boleh ceritakan sedikit lebih lanjut apakah motivasi kita dalam menangani krisis COVID-19 ini. Okay, terima kasih Tuan Moderator. Dalam pandemik COVID-19 ni, ya, kita sentiasa perlukan kekuatan moral untuk dikumpulkan, untuk kita ada daya tahan, kan, daya untuk kita melantun kembali semula. So, tapi dalam krisis ni, apa yang saya boleh nampak ialah saya gelarkan krisis yang berlaku hari ni adalah sebagai sandwich crisis. Sandwich crisis ni adalah dikala kita menghadapi krisis kesihatan ni, wabak ni, kita dihimpit pula dengan satu lagi, iaitu krisis kemelesetan ekonomi global. Kita dihimpit. Dan apa yang di tengah-tengah itu adalah norma sosial yang kita ada sebelum ini. Betul? Kan? Norma sosial yang kita pernah ada sebelum itu dihimpit dengan seketat-ketatnya, dan kita berubah kepada satu sejarah dan juga suasana semasa dunia yang mewujudkan satu norma baharu ya, kepada people centered, ataupun yang ini adalah perlu adanya motivasi ataupun moral support. So antara yang new norms yang kita belajar dalam tempoh COVID-19 ni, pertamanya ialah social distancing, iaitu penjarakan sosial dalam interaksi sosial. Keduanya ialah moral untuk kita melakukan percubaan kalau dalam aspek pendidikan tinggi untuk pendidikan atas talian.
dan begitu juga dengan dalam konteks untuk ekonomi, termasuk dengan PKS, usahawan mikro. Dia harus belajar manfaatkan penggunaan secara digital dalam tempoh begini, sebab kita tak tahu wabak ni bila akan pulih, dan moral daripada situ perlu ada. Moral dari segi digital dan juga sosial. Interaksi sosial secara digital. So persoalannya, bersediakah kita semuanya ni untuk ke arah negara digital, dan adakah kerana krisis saja kita perlu beranjak ke norma baru yang lain? Dan ini mengaitkan kepada dua persoalan penting yang Prof. Ahmad ada sebutkan tadi. Food security, okay, itu jaminan makanan, dan keduanya adalah unemployment ataupun pengangguran. Dua perkara ni adalah sangat-sangat crucial, sangat-sangat critical. Dan kita lihat bahawa apabila Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin umumkan bahawa pengucupan akan berlaku dalam ekonomi, dan dalam tempoh 2 bulan ni mungkin 100 bilion kita akan rugi, dan secara kasarnya mungkin lebih, dan menjadi petanda bahawa ekonomi semakin mudah jejas. Dan antara yang terkesan tadi saya sebut tadi adalah usahawan mikro, di mana kalau kita lihat usahawan mikro cukup terjejas, sedangkan PKS, ada ironinya, mereka inilah menyumbang banyak kepada KDNK negara dan juga rantaian bekalan itu tersebut. So bila rantaian bekalan ini terputus total, mereka juga turut terkesan, terjejas, dan jurang kemiskinan juga begitu ketara. Dan kalau kita ambil balik laporan Philip Elston daripada PBB, jurulapor untuk yang yang mengenai garis kemiskinan tu, kita dapat lihat bahawa sebenarnya ia sangat mendalam dan perlu diambil serius oleh semua pihak. Ini adalah tanggungjawab pemerintah lah. So berdasarkan apa yang dikatakan tadi, jaminan keselamatan, food security, apa yang saya nampak di sini ialah krisis ini yang saya panggil tadi krisis sandwich tadi ni. Kita boleh ambil beberapa hikmah. Sebelum ni, pertamanya lah, sebelum ni jurang ketaksamaan itu wujud. Cuma kita yang tak terasa. Jaminan makanan, pengangguran. Kita tak rasa. Kita tahu benda tu ada tapi kita tak rasa, tak nampak. Kerana apa? Kita dikaburi dengan isu consumption ataupun isu penggunaan. Contohnya bila kelompok-kelompok yang mudah jejas ni ataupun vulnerable group ni, bila dia boleh berbelanja apabila dia ada duit dan pergi kerja. Namun bila kita lihat dalam tempoh krisis dan PKP ni, apabila kelompok ni habisnya duit, terus terputus rantaian bekalan dari segi makanan, pengangguran, dua perkara ni. So kita lihat bukti hari Isnin apabila PKPB itu dibuka berkok kuasa, ramai yang ke mana? Ke kedai pajak gadai. Pajak gadai emas untuk gadaikan emas tu, dapatkan tunai untuk beli ke peluang. Begitu mendalamnya inequality ataupun jurang ketaksamaan ini. Dengan adanya pandemic crisis ini, dia membuatkan saya sendiri tengok benda ni, saya rasa bersalah. Dan dan saya juga tak menjangka bahawa, kita tahu ada benda tu tapi tak menjangka bahawa ia selebar ini, sedalam ini, dan cukup menyedihkan. Dan itulah antaranya terdapat dalam untuk kita beri motivasi kepada mereka yang seperti Tuan Moderator katakan tadi. Ada 3 perkara penting. 3 perkara penting ni adalah dalam membimbing gagasan yang ada pada hari ini. Sepertinya yang kita dapat lihat kerajaan memperkenalkan 6 tahap resolve, resilient dan seterusnya untuk hasilnya untuk kepada rakyat. Tetapi apa gagasan besarnya? Gagasan besarnya ialah saya lihat perlu ada 3. Pertamanya, infrastruktur kewangan. Keduanya adalah infrastruktur teknikal, dan ketiganya adalah infrastruktur sosial. Infrastruktur kewangan ini, kalau kita lihat sejarah yang saya jelaskan tadi itu, kerajaan harus kreatif dalam mengagihkan dalam soal penyaluran sumber kewangan. Kalau infrastruktur teknikal, ia perlu terangkum. Kerana apa? Infrastruktur teknikal ni melibatkan soal kesambungan, connectivity, khususnya kemudahan digital secara komprehensif, termasuk di bandar, luar bandar dan pinggir bandar, yang perlunya mempunyai jaringan rangkaian yang perlu dipertingkatkan kepantasannya, perlu diluaskan, dan yang paling utama sekali ialah dalam aspek ini ialah
kadar untuk kita memiliki kemudahan digital tu harus kadarnya lebih rendah dan perlu berpatutan. Dan ketiga-tiga ini membentuk kepada infrastruktur sosial di mana perlunya untuk memupuk kesedaran norma baharu ataupun motivasilah dari segi masyarakat, people to people, antara perniagaan PKS tadi itu, business to business, dan juga antara kerajaan, iaitu perkongsian strategi, belajar dengan cara macam mana China uruskan COVID-19 dari segi food security dan juga unemployment dan juga lain-lain. Justru apa yang kita boleh belajar dalam keadaan manusia yang terbatas ini untuk hadapi pasca COVID-19, kita perlu ada satu gagasan yang mungkin saya rasa mungkin boleh diambil kira, boleh dipertimbangkan, iaitu revolusi pendigitalan sosial. Revolution of social digitalization, di mana ia perlu, di mana kalau kita lihat apa jua dalam keadaan COVID ni ataupun krisis ini, berdasarkan statistik, kawasan yang mudah terdedah untuk dijangkiti virus ada di kawasan bandar berbanding luar bandar. So ketepuan yang ada di bandar ni menyebabkan kemudahan ancaman sosial tu senang untuk berlaku. Apabila krisis muncul, orang depres. Dan tambah pula dengan keadaan yang kawat berdurinya semuanya. So depres, dia sepertinya membataskan manusia itu sendiri. Dan apabila, saya rasa mungkin strategi ini agak radikal, tapi ia penting untuk mengurai ketepuan tersebut menerusi strategi taburan semula penduduk dari kawasan bandar keluar bandar. Seperti mana Prof. Ahmad katakan tadi. Perlu lihat apa potensi-potensi yang ada di luar bandar, kita bentuk bandar baru dan kita buka peluang yang sama seperti mana di bandar, kemudahan kewangan, kemudahan teknikal, kemudahan infrastruktur sosial yang ada di bandar perlu dibawa apa yang sama di bandar. Untuk apa? Untuk kita mengisi peluang-peluang dalam era norma baharu dan kita menyegerakan revolusi pendigitalan sosial. Saya cukup setakat itu mungkin. Terima kasih Dr. Azwan. Perkara yang menarik, mungkin nanti kalau ada peluang nanti mungkin saya akan bertanya kepada Dr. Azwan. Mungkin sampai masanya desain rumah kita atau desain bangunan mungkin agak berbeza. Mungkin ada perubahan baru. Mungkin pengenalan tata cara baru disebabkan oleh COVID-19 dan new norms. Saya akan pergi kepada Prof. Ahmad. Prof. Ahmad tidak dapat dinafikan kita duduk dalam rumah yang besar. Rumah itu nama Rumah Malaysia. Kalau bumbungnya bocor, hujan turun, semua akan basah. Tidak kira apa level kita, apa pangkat kita, apa keturunan kita dan apa agama kita. Semua akan terkena. Okey, justru itu saya pergi kepada soalan kedua saya, iaitu beberapa akhbar semasa telah berkongsi tentang bagaimana COVID-19 berjaya memulihkan alam sekitar. Sebagai contoh, Prof. Ahmad telah menerangkan tadi Sungai Melaka dan kita tengok contoh di Pulau Pinang. Kalau kita tahu sungai di Pulau Pinang tu, kalau di kawasan Batu Maung tu sungainya hitam, tapi disebabkan COVID-19 sungai itu telah bertukar menjadi jet green sebagai contohnya lah. Namun dari satu sudut kita lihat COVID-19 tidak dapat dinafikan, banyak kematian. Kita boleh lihat hari ini bahawa United Kingdom, kematian United Kingdom telah melebihi negara Itali, iaitu lebih daripada 29,000 orang. Dan jadi apakah langkah ke hadapan, especially saya nak tujukan kepada negeri Kedah terutamanya dalam kita melihat ke hadapan pembangunan kita, Prof? Okey, kita cakaplah apa yang berkaitan dengan negeri Kedah sekarang ni. Nak cakap pasal negeri Kedah. Negeri Kedah ni UUM dah ada, dia kena lihat secara serius. Dengar tak? Dengar, Prof. Continue, Prof. Okey. Saya di sini sangat clear lah, nampak jelas langitnya. Mungkin di UUM hujan kan ataupun mendung. Sebab putus-putus, saya dengar putus-putus. Okey, kita sambung. Yang pertama saya ucap tahniah kepada Arvinder Jit Singh tadi, Jit Kaur tadi, sebab saya rasa dia bagus memberi cadangan-cadangan aktiviti-aktiviti yang generasi muda patut lakukan. Dan saya nak bagi tahu satu perkara lah. Senang saja. Sertailah Persatuan Pencipta Alam Malaysia. Kerana kita ada program KPA, Kelab Pencipta Alam Remaja memang di universiti, dan di UUM adalah antara yang aktif satu ketika dulu. Kita sudah lancarkan
pada Hari Sukarelawan Sedunia, kita dah lancarkan di UUM banyak tahun dahulu, dan saya harap perkara ni boleh disambung semula lah. Sebab apa? Dengan berteraskan di Universiti Utara Malaysia ni, kita dapat melihat negeri Kedah secara keseluruhan. Kalau kita lihat sekarang ni, kita bercakap tentang alam sekitar, kita cakap tentang alam semula jadi. Tetapi kalau kita ada sedikit konflik, saya bagi contoh bila gajah keluar ke jalan raya, kita sibuk nak pindahkan dia. Tapi padahal kita lupa, dia itu adalah rakyat negeri Kedah yang kita patut simpan di negeri Kedah. Dan bagaimana kita nak simpan? Kita kena jaga rumah dia, tempat tinggal dia, supaya cukup untuk dia tinggal, dan dia mungkin tidak lari ke Thailand kerana bersepadan dengan Thailand. Begitu juga kalau kita lihat yang aset utama negeri Kedah sekarang di kawasan Ulu Muda itu, mereka mempunyai banyak, kita lihat sekarang dah mula kita lihat burung anggam yang datang daripada Thailand ke negara kita dan tinggal sehinggalah tahun hadapan. Jadi ini adalah aset ataupun perkara yang penting kita boleh gunakan. Untuk melihat perkara ini berterusan, kita kena lihat pembangunan ataupun aktiviti-aktiviti manusia. Mungkin pengalaman kita dalam masa PKP ini, masa zaman COVID-19 ini, kita sudah lihat contoh. Itu something yang saya katakan perkara yang tak tahulah kalau kita dapat fikir lagi. Kalau kita kala air dah jadi warna hijau cantik di Sungai Pinang tu memang popular lah dari dulu sampai sekarang dan mungkin akan datang pencemarannya. Tapi hari ini kita lihat warnanya bersih seperti yang saya sebut tadi juga di negeri Melaka dan di Selangor beberapa sungai yang saya sedang pantau, saya lihat nelayan bagi tahu saya alhamdulillah dalam 2-3 hari ini airnya dah mula bersih. Jadi itu satu yang kita patut fikir segera. Jadi dalam merancang pembangunan, kita kena melihat semua teknologi yang kita ada untuk membantu kita memastikan bahawa alam sekitar terus kekal, cantik dan indah. Di Kedah saya tahu banyak pembangunan sedang berlaku, terutamanya bila negara Thailand membangun, mereka juga akan turut membangun, beberapa bandar baru akan timbul, terutamanya di sekitar Universiti Utara akan berlaku. Saya ingin menasihatkan supaya kita melihat secara terperinci, bukan saja melihat segi jalan raya, tetapi kita kena melihat kalau hujan turun, air ke jalan raya tu nak pergi ke mana? Dan berapa banyak air turun dan berapa banyak kesan hakisan yang akan berlaku. Benda-benda yang secara terperinci begini kita patut lihat. Dan bila dia masuk ke sistem sungai ataupun peparetan misalnya, apakah kesan kepada alam semula jadi? Kita kadang-kadang kita lihat perkara-perkara yang mikroskopik, bagaimana serangga-serangga air itu berperanan dalam menghidupkan air kita yang bersih. Jadi kita lihat hanya satu perkara saja, buat jalan yang luas, yang lebar untuk orang berjalan. Lepas tu kita tidak lihat dari segi kesan pada alam sekitar. Malah kadang-kadang kita lupa. Bila jalan banyak, di Kedah tu banyak orang pakai motosikal. Malam-malam mereka bawa laju-laju. Kalau jalan yang lurus tu lagi bagus. Kita selalu lihat bagaimana malam-malam ada macam perlumbaan motosikal di Kedah tu popular. Dan saya harap kita boleh buat satu dipanggil macam dekat Sepang tu untuk pelajar orang-orang muda lumba motosikal. Jadi perkara alam sekitar, alam semula ini sangat penting sebab bukan saja kalau hutan misalnya, bukan saja dia menghasilkan air dan oksigen kepada kita, tetapi dia juga menjaga banyak lagi sumber-sumber ataupun kita panggil produk-produk perkhidmatan alam sekitar yang boleh kita manfaatkan. Air yang bersih, bila air bersih masuk ke dalam sistem padi kita, tanaman padi kita pun tidak tercemar. Keadaan yang bersih, kepelbagaian biodiversiti yang tinggi dapat menarik minat pelancong.
Kita tahu sekarang ekoturism adalah satu aktiviti yang sangat penting dan menarik ramai. Kita sudah ada jalan raya yang besar daripada Thailand masuk ke UUM, dan UUM pula boleh pergi ke Ulu Muda terus ke Durian Burung sana. Jalan cantik masuk ke Thailand. Bagaimana pelancong boleh datang? Di UUM ada, saya rasa ada bahagian pelancongan ni. Jadi satu perkara yang patut kita boleh fikir segera untuk membantu kerajaan negeri Kedah. Dan saya percaya kerajaan negeri Kedah di bawah pimpinan sekarang yang kerana saya selalu berbincang, mereka sangat berminat pandangan-pandangan ahli akademik dan hasil-hasil pendidikan ini dapat membantu kerajaan. Kalau tidak, kita hanya bercakap saja dan mengambil contoh-contoh yang kita lihat tetapi kita tidak mengambil tindakan. Kalau kita tahu Sungai Pinang itu sudah bersih dan hijau, kenapa kita tidak tengok Sungai Kedah yang saya tengok 2-3 hari dalam RTM menceritakan tentang Masjid Zahir dan bagaimana kedudukannya dekat dengan sungai. Kita ada Sungai Kedah, Sungai Anak Bukit. Kenapa kita tidak boleh mengambil tindakan sekarang untuk melihat adakah sebab COVID-19 ataupun sebab kurangnya input ataupun aktiviti manusia yang boleh menyebabkan pencemaran sungai. Baru kita boleh mengambil tindakan. Jadi saya dengar Cik Abin tadi bercakap tentang pengurusan sumber solid waste, sisa pepejal, misalnya menguruskan sampah, menguruskan plastik, itu satu yang baik. Saya lihat semalam dekat televisyen menceritakan tentang peningkatan sisa pepejal di rumah. Apabila kita duduk di rumah, kita terlupa banyak sampah sekarang dikeluarkan di rumah dan kita tidak fikir macam mana nak menguruskan. Supaya nombor satu, jangan bawa sampah ke rumah. Saya selalu sebut, dia tulis dalam surat khabar, saya bercakap di banyak tempat, kenapa kita perlu bawa balik sampah ke rumah? Dan lepas tu kita upah orang untuk membuang sampah. Dan sampah tu pergi ke mana akhirnya? Kalau Majlis Kerajaan Tempatan menguruskan dengan baik, dia tidak masuk ke dalam sungai. Jadi kesedaran sebegini sangat penting. Saya nak ucap terima kasihlah pada pemimpin pelajar yang bercakap benda-benda begini, dan saya lihat pelajar boleh melakukan sekiranya mereka mahu. Jadi bolehlah sertai Persatuan Pecinta Alam, lelong lagi ni iklan free. Apa kita tak boleh lari daripada Persatuan Pecinta Alam ni. MNS ni dah 80 tahun. Sejak 1940 lagi ditubuhkan. Tetapi kita tak tahu. Mungkin kurang publicity ataupun mungkin kita tak kisah kerana aktiviti kita dekat 500 sekolah terlibat dengan kita. Kalau 500 sekolah tu saya boleh bercakap dengan 1.5 juta rakyat Malaysia kalau saya nak cakap hari-hari. Kalau tak tahu tentang MNS ni, Persatuan Pecinta Alam, saya rasa kita ketinggalan. Jadi saya minta UUM reactivate, mengaktifkan semula kelab pecinta alam yang kita tubuh banyak tahun dahulu. Sempena Hari Sukarelawan Malaysia, saya mengharapkan UUM menjuarai perkara ini. Cik Anisan bolehlah menjuarai, mengepalai sebab student come and go. Jadi pemimpin pelajar tadi sudah bersuara tentang pentingnya aktiviti menjaga alam sekitar, dan mereka memerlukan platform untuk bergerak dan memerlukan penasihat untuk menasihat mereka, memandu mereka, sebab student ni come and go. Kalau you biar dekat dia graduate, baguslah dia akan mengamalkan di tempat lain, tetapi di universiti akan tertinggal. Jadi kita akan ada satu structure, dan UUM sudah ada platform itu, dan UUM ada bidang-bidang yang boleh menggerakkan, dan saya suka melihat bila Dr. Azhar, Cik Anisan, Dr. Ida, Yuda, ramai, saya payah sebut nama, ramai UUM yang bersemangat sekarang untuk bersama saya dalam membantu kerajaan di Kedah, terutamanya dalam hal ehwal alam sekitar. Terima kasih Cik Anisan, terima kasih panel. Terima kasih Prof.
atas kata-kata semangat dan sokongan. InsyaAllah cadangan Prof itu akan kita bawa ke hadapan dan kita akan perkenalkan program-program yang lebih baik lagi pada masa hadapan. Okey, seterusnya tanpa melengah masa saya terus kepada Cik Harvinder Singh. Cik Harvinder Jitkom, maafkan saya. Tadi Prof ada bercakap tentang peranan generasi pada masa hadapan, peranan belia dan awak, kamu sebagai seorang yang bakal akan menjadi pemimpin atau tampuk negara pada masa hadapan, apakah persiapan yang mungkin seandainya peristiwa ini berulang kembali, apakah tindakan yang bakal kamu lakukan? Cik Harvinder? Terima kasih So, persiapan sebagai seorang pelajar, kita boleh mengutarakan cadangan dengan cara pada pihak yang berkenaan dengan rangka plan tindakan di mana kemudian diagnostik dilakukan pada masa yang singkat dan tepat. Contohnya seperti yang kita tahu, kawan ini telah bermula di China di mana seorang individu yang berumur 55 tahun telah disahkan positif, tetapi pihak media di negara China tidak mengambil berat tentang penarikan dan tidak juga memberitahu kepada sesiapa. So di sini kita boleh tengok bahawa kita tidak mempunyai connection antara setiap negara, di mana perkongsian tu amat penting yang bagi boleh mencari penawar dengan cepat dapat memanfaatkan teknologi perubatan yang ada di seluruh dunia. So, selain itu, Pertubuhan Kesihatan Sedunia juga harus bersedia dengan memainkan peranan penting dalam mengumumkan sebarang status kecemasan kesihatan global dalam pertimbangan yang teliti. Hal ini demikian kerana Cik Harvinder, maaf connection pagi ni dia tak berapa nak clear ya Prof. Tak apa Prof, mungkin Cik Harvinder akan kembali, Dr. Azwan, mungkin tuan-tuan dan puan-puan, mungkin beliau akan kembali semula sebentar lagi. Seterusnya saya bukakan kepada persoalan. Okey, ada satu soalan yang dipertanyakan kepada saya, kepada Prof, iaitu daripada Dr. Zahiri, iaitu Prof, mohon kongsikan langkah-langkah yang boleh diambil oleh kerajaan bagi mengimbangi impak COVID-19 terhadap pembangunan ekonomi dan kelestarian alam sekitar. Soalan payah nak jawab tu. Susah jawab soalan tu. Saya melihat kalau kita lihat dalam 2-3 hari ni orang bercakap tentang bila kerajaan memberikan PKP bersyarat untuk kita melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi, itu menunjukkan ada satu tekanan di mana kita memerlukan sesuatu. Misalnya kita memerlukan makanan tadi, dan orang yang menjual makanan perlu mendapat pendapatan dan sebagainya. Itu di peringkat kecil. Di peringkat besar pula mungkin industri yang memerlukan perlu menyediakan bahan-bahan yang kita perlu segera. Itu memerlukan pekerja dan sebagainya. Jadi kerajaan dalam masa 6 minggu ni, saya rasa dekat lebih daripada 6 minggu, saya rasa seluruh rakyat dan industri sudah faham bagaimana kerajaan untuk individu ataupun institusi dapat memastikan bahawa COVID-19 ini tidak terus merebak. Jadi kita lihatlah semalam dalam berita ada cerita, walaupun kita tengok ramai orang beratur di pajak gadai dan di supermarket, tetapi mereka menjarakkan. Jadi itu satu yang saya rasa rakyat Malaysia ni sangat bagus lah. Kalau kita lihat, kalau negara lain saya ingat dah tunjuk perasaan merata dah. Jadi kita agak cerdik lah. Jadi dari segi itu, saya rasa proses pendidikan mesti diteruskan untuk kita memastikan bahawa rantaian COVID-19 ini terus berlaku dan kita dalam keadaan sihat, lebih lama tinggal di rumah, keluar hanya perlu sahaja dan jika perlu, maka dengan itu tekanan ke atas ekonomi kita akan
kekurangan. Saya selalu bercakap tentang alam sekitar lah. Bila keadaan tercemar, makanan tercemar, bila kita makan sakit, bila kita sakit, kita tak boleh buat kerja. Bila kita tak boleh bekerja, satu lagi kos perubatan makin tinggi. Jadi itu semua memberi kitaran yang saya rasa melibatkan ramai orang dan perlu kita lihat dalam satu sistem yang lengkap lah. Jadi apa yang kerajaan nasihatkan itu adalah itu yang baik, dan kita marilah bersama-sama untuk menghormati dan menghargai diri kita sendiri. Dengan menjaga diri kita, kita jaga kawan kita jaga keluarga kita, dan kita jaga rakyat negara kita. Sebab yang mengenai alam sekitar, saya dah sebut tadi, sebagai seorang saintis, kita dah boleh fikir dah kenapa pencemaran berlaku, kenapa perubahan kualiti air berlaku, kenapa perubahan kualiti udara berlaku. Kerana ada sumber. Kalau sumber pencemaran tu sudah kita tiadakan, maka kita akan lihat keadaan udara dan air bersih. Sebab tu saya cadangkan dalam masa yang ada ini kurang tidak ramai orang, kilang-kilang tak beroperasi, kedai-kedai banyak tutup. Jadi pihak yang berwajib boleh melihat dan kenal pasti apakah sumber-sumber, terutamanya sungai-sungai yang bermasalah di mana kita mendapat sumber air atau untuk kita minum misalnya, ataupun sungai-sungai yang mengalir ke pantai yang produktif, seperti kalau kita ada penternakan kerang, aktiviti penternakan ikan dan sebagainya, hutan bakau misalnya yang menjadi sumber kepada hidupan laut. Sungai-sungai ini perlu dilihat segera apakah sumber mereka, sumber pencemaran ke situ. Kalau kita kenal pasti, kita dapat susun semula, sebab setengah sungai itu dah lama. Kalau sungai Melaka, sungai Kelang dah lama, banyak pembangunan berlaku sebelum kita memberi kesedaran tentang pencemaran. Jadi agensi yang terlibat bolehlah melihat perkara ini dalam masa kita masih bercuti ini dan keadaan jalan raya pun tak sibuk. Kita buat satu peraturan dan kita gunakan data yang ada sekarang sebagai perbandingan. Jadi saya ingin mengajaklah ini sebagai satu makmal terbuka lah, kita makmal semula jadi, yang kita boleh sama-sama turun untuk mendapatkan maklumat, memberikan pandangan. Bukan saja ahli-ahli sains yang dalam bidang ekologi ataupun pencemaran alam sekitar, tetapi semua pihak, terutamanya orang-orang yang terlibat dalam perancangan bandar, supaya mereka turun melihat apakah, kenapa kalau saya boleh cerita panjang pasal Sungai Melaka misalnya, saya pun tak yakin benda itu akan berterusan kerana saya tahu ada sumber-sumber yang boleh meneruskan pencemaran. Jadi pihak perancangan bandar, kerajaan tempatan turun melihat segera perkara ini. Saya juga menyeru semua penyidik-penyidik atau pensyarah di universiti, kita ada pelajar ramai, kita ada pelajar-pelajar kita ni yang dahagakan ilmu, dan kita ada aktiviti penyelidikan, kita turun ke bawah seperti yang saya cakap tadi untuk Universiti Utara misalnya, kita turun ke bawah untuk bantu kerajaan di Kedah. Melihat Sungai Petani, bagaimana kita nak selesaikan isu pencemaran Sungai Petani contohnya. Sungai Petani yang pendek itu pun kita tak boleh selesai. Jadi kita bercakap tentang Kuala Merbuk, padahal pencemaran datang daripada Sungai Petani. Dan banyak perkara lah, kalau saya nak bercakap ni tak habis 3 hari kat sini. Saya mohon pendidikan berterusan, penyelidikan berterusan dan diaktifkan. Pengalaman yang kita ada pada hari ini, kita tidaklah boleh bercakap kosong. Kita harus mengambil tindakan segera. Terima kasih. Terima kasih Prof. Satu penerangan, penjelasan yang baik. Saya pergi kepada Dr. Muhammad Azwan, iaitu saya tertarik tadi Dr. Azwan ada bercakap tentang kadar pengangguran mungkin akan meningkat, di mana new norm akan diperkenalkan. So persoalan saya kepada Dr. Azwan, mungkinkah kita akan melihat iaitu sektor pekerjaan akan berubah, iaitu daripada sektor kita berkata perindustrian, mungkin kita akan bergerak kepada sektor pertanian. Sebagai contohnya, Dr. Azwan ada menyatakan tadi tentang food security, mungkin government, pihak kerajaan mungkin akan memulakan semula rancangan buku hijau atau rancangan buku merah pada tahun 1970-an untuk memberi peluang pekerjaan kepada mereka yang tiada pekerjaan. Apa pandangan Dr. Azwan dalam konteks ini? Okay, terima kasih pada Tuan Moderator.
sebelum saya menjawab soalan Tuan Medal, saya suka untuk saya kongsikan dengan Prof. Ahmad. Saya pun ahli Persatuan Pecinta Alam Malaysia juga, MNS juga ya. Saya sudah daftar. Dan untuk dalam perjuangan ataupun dalam konteks di Kedah ni, Ulu Muda, khususnya dalam apa yang kita bahaskan, apa yang Prof. Ahmad bahaskan, saya dan juga dua orang rakan yang lain, iaitu saudara Dr. Amirul dan juga Anwar Afika, kami sedang menulis satu buku khas untuk Ulu Muda. Ulu Muda dan Khazanah Alam, ini working title lah, Ulu Muda dan Khazanah Alam, Agenda Perjuangan Kearifan Tempatan. So kita nak lihat local wisdom, apa yang kita boleh utilize. So dalam perbincangan yang apa yang Tuan Moderator bawakan hari ini cukup bagus. Sebab apa? Sebab saya nampak untuk kita berlakunya anjakan daripada sektor perindustrian kepada sektor pertanian sebenarnya agak sesuatu yang sukar. Walaupun ya, sebab kita tahu revolusi pertanian itu telah berlaku sebelum ni. Dan apabila digantikan dengan revolusi perindustrian, untuk kita dapat balik the sense atau essential of agriculture punya society itu, dan dapat balik itu agak orang kata agak nipis. Tapi kita boleh buat. Apa-apa pun apa yang saya katakan di sini kita boleh buat untuk melakukan satu revolusi yang baru dari segi pertanian dan juga pendigitalan sosial tadi itu. Boleh kita buat. Dan kalau nak menjawab soalan yang Tuan Moderator sampaikan daripada pendengar kita, dan bagaimana kita nak seimbangkan pembangunan ekonomi dan alam sekitar tu, saya melihat bahawa kita perlu ada satu policy daripada pihak kerajaan untuk kita buat satu redistribution dari segi population. Maksudnya kita taburkan semula penduduk di kawasan luar bandar dan kita fokuskan pada sektor pertanian dengan cara yang digital, dengan cara yang lebih baru. So mungkin itu adalah satu norma baru dalam kita nak kembalikan, walaupun ambil masa yang panjang sebab revolusi pertanian pun panjang, berapa panjang lah sebelum nak digantikan dengan revolusi perindustrian. So mungkin norma baru ni kita boleh beranjak ke arah itu secara beransur-ansur, dan kemungkinan besar mungkin seperti yang Tuan Moderator kata, kita boleh tengok balik apa yang kita boleh manfaatkan untuk sektor pertanian dengan menerusi polisi redistribution balik population, taburan semula, dengan ada gandingan yang kuat ataupun gandingan yang hebat dengan revolusi pendigitalan sosial, dan tanggungjawabnya harus ada daripada pemerintah. So bila ada gabungan ataupun padanan, the matching of these essential semua ni, so saya rasa ia berupaya untuk kita, saya berpegang satu kepada, bukanlah saya berpegang lah, tapi saya melihat falsafah bahawa apa yang tadi seperti saya jelaskan tadi, Albert Camus tadi, apa benda yang kita cuba untuk rapikan, untuk kita rancangkan, sama ada untuk alam sekitar atau pembangunan ataupun apa sahaja perkara, dia selalunya ia membawa kepada sesuatu yang kita menganggap ia adalah realiti untuk kita capai. Tapi sebenarnya kadang-kadang yang memberi makna yang tidak jelas, sama ada berlaku ataupun tidak, sama ada berlaku ataupun tidak ataupun berlaku. So dia ada repercussion, dia ada timbal balik, unsur timbal balik, dan ia tidak menentu. So kita merancang seperti kalau kita balik semula ke dalam soal aspek teologikal ataupun aspek keagamaan, adalah kita tawarkan, kita buat, kita tawarkan, kita redha. Kenapa kita ni manusia yang lemah dan kita manusia yang terbatas. Kita boleh merancang, tapi akal itu Tuhan bagi untuk kita memikirkan sesuatu yang baik untuk umat manusia. Tapi ada juga yang berlaku sebaliknya lah, dengan tangan-tangan manusia juga berlakunya. Kita lihat pencemaran alam sekitar dan juga lain-lain lagi. So sebenarnya kita boleh buat dan kita boleh ubahkan, kita shift daripada perindustrian kepada pertanian, tetapi akan ada challenges dia, akan ada cabaran-cabarannya. Dan cabaran tersebut seperti yang saya katakan tadi, perlunya dilihat dan ada perlunya direct state intervention ataupun campur tangan kerajaan ataupun campur tangan negara secara langsung dalam konteks untuk kita merevolusikan dalam pendigitalan sosial dan juga pertanian, dengan adanya polisi taburan semula penduduk di kawasan bandar ke luar bandar dengan adanya kemudahan yang sama dan mesra ataupun friendly
dari segi persekitaran saya rasa kita boleh buat. Sedangkan apa yang berlaku sekarang ni seperti Prof. Ahmad kata pun, kerajaan memberi satu instruction order untuk norm baru ni, penjarakan sosial. Ramai yang follow, ramai yang ikut walaupun beratur di pajak gadai, tapi penjarakan sosial tu dijaga. Saya rasa kalau kita masuknya di sini ialah penerapan embedded of the moral ataupun embedded atau pembenaman pemikiran yang baik, kemungkinan besar kita akan dapat hasil yang boleh anjal, hasil yang luas ataupun fleksibel ataupun anjal untuk alam sekitar, untuk pembangunan dan juga lain-lain. So apakah yang perlu dilakukan selepas sekiranya berjayanya dikatakan yang saya ni, apa yang saya imagine, apa yang saya bayangkan. Jika berjayanya apa yang dikatakan peralihan perindustrian kepada pertanian, menerusi revolusi pendigitalan sosial dan juga lain-lain, apa yang perlu ada? Yang perlu ada adalah dari segi aspek autonomi komuniti ataupun keputusan untuk masyarakat atau komuniti dalam memutuskan apa saja bentuk apa saja bentuk tingkah laku dalam satu kawasan untuk memastikan ketahanan, resilience dan juga sustainable dalam apa yang diperjuangkan. Dan ini saya ada dalam draft, saya ada buat dalam buku untuk Ulu Muda dan Khazanah Alam, perjuangan kearifan tempatan, di mana saya menekankan 3 aspek tadi itu yang penting tu, infrastruktur teknikal, infrastruktur kewangan, infrastruktur digital, dalam memacu kepada autonomi komuniti ataupun pembuat komuniti mempunyai kewibawaan, authority untuk membuat keputusan, dan seterusnya membantu kerajaan. Kalau dalam konteks Negeri Kedah di Ulu Muda tu, saya mengambil konteks Negeri Kedah, dia akan membantu kerajaan Negeri Kedah untuk memudahkan, untuk melancarkan. Dan contohnya kalau dari segi infrastruktur kewangan, kerajaan Negeri Kedah ataupun Persekutuan boleh gabung, bantu dari segi kewangan, bantu untuk memajukan beberapa infrastruktur yang friendly dari segi environment dan juga boleh memudahkan penduduk setempat. Selain daripada kewangan tersebut, kita boleh gunakan daripada kewangan tu kita boleh gunakan dari segi aspek teknikal, iaitu kesambungan tadi tu, connectivity yang saya kata tadi. Perlu ada di Ulu Muda sebenarnya connectivity tu. Dan ia harus bersifat murah, diluaskan. Kenapa? Supaya adanya local wisdom ataupun direkodkan kearifan tempatan, ilmu pengetahuan, traditional knowledge, supaya ia boleh jadikan sebagai ikon pelancongan. Senang, kalau kita sekarang ni guna phone, kalau kita tengok apa yang ada di Ulu Muda, kita boleh tengok, okey, so di Ulu Muda ni kita tahu ada sira, ada sira air sira. Kemudiannya ada inap desa yang yang begitu friendly dengan environment. So itu perlukan connectivity. So dan apabila adanya connectivity, yang tadi autonomi komuniti itu adalah untuk memupuk pertalian yang kuat di antara manusia yang ada dekat situ, Ulu Muda, dan juga memupuk kepada kekuatan kerajaan negeri untuk bantu komuniti yang ada dalam dari segi membuat keputusan dan juga lain-lain. Dan itulah saya kata tu, perkara pokok. So 3 perkara pokok tu saya kata tadi, dan juga untuk membantu komuniti, dan seterusnya dalam konteks yang tadi menjawab soalan Tuan Menteri tadi, boleh buat untuk, tapi mengambil masa dan juga cabaran-cabaran yang saya katakan. Itu saja. Terima kasih Tuan Menteri. Ya, terima kasih Dr. Muhammad Azwan, penerangan, penjelasan yang panjang lebar. Kalau kata kita tahu bahawa Perlis popular dengan harum manis, kita tak perlu ikut Perlis dengan harum manis. Mungkin kita ada trademark atau produk tersendiri pada masa hadapan. Right, saya kembali kepada Cik Minda, iaitu kamu sebagai generasi pada masa hadapan yang bakal memegang tampuk kepimpinan negara, apakah pengajaran dan apakah persiapan yang seandainya peristiwa ini berulang kembali? Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Sebab Malaysia tadi strong sangat. So pengajaran yang kita peroleh ialah melalui membaca, kita harus mempunyai hubungan yang baik antara negara supaya kita dapat pelayanan negara yang lain dari semasa ke semasa. Dengan ini perkongsian yang penting kerana dia boleh membantu semua negara untuk mencari penawar yang boleh dibuat dengan lebih cepat. Kita harus mempunyai hubungan yang baik antara negara.
dan memanfaatkan teknologi perubatan yang ada di seluruh dunia. Selain itu kita boleh tengok semasa wabak ini tercetus, contoh-contoh negara seperti Amerika Syarikat dan Britain tidak mengambil serius tentang amaran yang diberikan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Hal ini demikian wabak ini tercetus menular lebih banyak dan merebak ke negara lain dengan cepat. Tidak menafikan hal ini telah membahayakan kesihatan rakyat kerana wabak ini menular dengan senang, iaitu dengan satu sentuhan sahaja. Selain itu, saya terbaca artikel di MSN News yang ditulis oleh Zee Muhammad. Di sana telah dituliskan di sana adalah hubungan negara China dengan Jepun tidak berhubung baik dengan COVID-19. Wabak ini merebak cepat ke negara-negara seperti Iran dan Itali, telah menyebabkan Amerika Syarikat mengenakan sekatan ke atas negara Iran, menyebabkan negara tersebut sukar untuk mendapatkan bekalan perubatan. Seperti yang kita tahu juga, Amerika Syarikat merupakan pengaruh pasar terbesar di dunia. Hal ini menunjukkan setiap negara harus menjalinkan hubungan diplomatik yang baik agar kita dapat saling membantu bagai ketua patah, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, supaya penawar wabak-wabak seperti ini dapat dicari dengan cepat dan kita dapat menyelesaikannya dengan cepat juga. Seperti yang Dr. Pradita tadi, kita perlukan anjakan paradigma yang di mana semua harus bertanggungjawab mengendalikan wabak seperti ini. So, pada masa inilah kita harus menggunakan kelebihan yang ada di negara kita, di mana semua akan bekerjasama dengan sains kesihatan, sains data raya dengan industri, pendidikan dan ekonomi untuk menyelesaikan masalah wabak ini. Setelah itu kita dapat tengok kita boleh bersiap sedia dari arah memperkenalkan negara baru, negara baru untuk menjamin kelestarian sejagat, di mana pada era globalisasi ini kita sedia maklum bahawa rasa ekonomi kita berdasarkan kebolehsaingan dan berpendapatan tinggi. Kita tidak tahu juga sesuatu masalah yang akan timbul pada masa akan datang. Oleh itu, jika situasi ini berlaku semula pada masa yang akan datang, kerajaan boleh terus berubah ke arah negara baru dengan mempertahankan dasar ekonomi yang sedia ada. Berdasarkan statistik pengangguran sehingga sekarang adalah 3.3%. Hal ini demikian, kerajaan boleh menstrukturkan semula masyarakat dengan mewujudkan peluang pekerjaan kepada mereka tanpa mengira bangsa. Usaha ini bukan sahaja dari pihak kerajaan atau kaki tangan yang lain, malah tetapi juga merupakan perubahan sikap, tenaga dan juga pemikiran masyarakat daripada sektor swasta. Kita juga dapat lihat bahawa dengan kalau kita melakukan persiapan seperti ini, kita boleh mengatasi wabak-wabak jika berlaku semula. Senangnya itu dengan satu sentuhan sahaja. Thank you Tuan. Itu sahaja dari saya. Okay, terima kasih Cik Haminda. Terima kasih Cik Haminda Jit. Itu pandangan orang muda, macam mana orang muda melihat, iaitu beliau mengulas di mana perlu hubungan kerjasama yang baik antara negara, di mana kerjasama yang baik dapat berkongsi maklumat bagaimana dapat menangani virus ini, iaitu dari segi perkongsian data dan maklumat tentang virus berkenaan. Dan di samping itu juga beliau memberi contoh-contoh, antara contoh Iran, di mana di mana Amerika Syarikat sebagai kuasa hegemon dunia, iaitu mengekang bantuan sampai kepada Iran, tetapi walau bagaimanapun China telah memberi bantuan kepada Iran dalam menangani COVID-19. Correct me if I'm wrong. Right, saya nak bagi, kita dah lebih masa sebenarnya, kita target setengah jam saja, tapi kita lebih daripada hampir 1 jam 15 minit. Saya akan beri panel, setiap panel 2 minit untuk membuat pengulungan. Saya mulakan dengan Dr. Azwan.
kemudian saya pergi kepada Dr. Prof Ahmad dan Cik Havinda. So saya mulakan dengan Dr. Azwan. Anything you would like to say? Kata-kata akhir Dr. Azwan? Moderator. Terima kasih kepada Tuan Moderator ya. So apa yang saya boleh gulungkan di sini adalah hikmah terbesar apabila berlakunya krisis COVID-19 ni, hikmah terbesar buat peradaban manusia lah. Dan apa saja yang berlaku ni adalah kerana tangan-tangan manusia, dan untuk membetulkan ketidaktentuan yang berlaku ni juga adalah datangnya daripada akal manusia. Tapi dari sudut alam sekitar, apa yang telah dijelaskan oleh Prof semua, impak COVID-19 ni, manusia apa yang kita jalan sepanjang beberapa minggu ni, manusia PKP, kita lalui memang sebenarnya ia memberi satu tamparan yang hebatlah kepada manusia tentang betapa kejamnya kita terhadap alam. Okey. Dan mengambil hikmah daripada apa yang saya jelaskan tadi, iaitu daripada berkenaan dengan alam sekitar, manusia semua tu, saya ambil daripada idea-idea daripada falsafat absurd, daripada buku Albert Camus tentang The Plug, dan juga buku yang saya baca iaitu Bumi Manusia, Pramodia, karya Argung daripada Pramodia Antatur, dan juga Hamka berkenaan dengan bukunya bertajuk Tenggelamnya kapal Van der Wijk, di mana inti penting untuk dihayati dalam pasca COVID-19 ni, dan juga pasca ni, mungkin pasca COVID-19 juga, mengenai sifat kejahatan, kesombongan dan kebodohan manusia itu mudah untuk mengkhianati nurani kepercayaan dan amanah besar yang dihasratkan. Maksudnya di sini ialah, walaupun kita ni ada budaya, nilai budaya, tata cara kemurnian yang kita pupuk selama ini dari zaman berzaman, tapi kecenderungan untuk kita melakukan sesuatu yang tidak rasional, melakukan sesuatu yang tidak rasional masih wujud, dan kadang-kadang menjadikan manusia itu menjadi kejam, buas pada manusia dan juga alam yang didiaminya. Apatah lagi dari aspek kalau orang tu ada pengetahuan tapi dia masih lagi melakukan perkara yang bodoh, jahat dan sombong. Itu kata-kata akhir saya. Terima kasih Dr. Azwan. Jelas, terang, terus kepada mesej. Seterusnya saya pergi kepada Cik Havinda dulu. Prof, kita pergi kepada Cik Havinda dulu. Saya nak, sebab lepas ni baru Prof, sebab Prof bagi masa panjang sikit. Cik Havinda, any last word? Yang kata-kata akhir saya ialah semua masyarakat haruslah mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan agar kita dapat sama-sama atasi wabak seperti ini, kerana pihak kerajaan mengharapkan yang terbaik untuk kita semua. So patuhilah peraturan yang ditetapkan seperti PKP dan jagalah kesihatan semua. Thank you. Okey, terima kasih Cik Havinda. Dan Prof, apakah pengulungan atau kata-kata akhir Prof bagi program kita hari ini? Silakan Prof. Terima kasih peluang yang diberikan. Saya yakinlah apa yang kita alami sekarang ini adalah suatu pengajaran yang besar. Kita harus bersyukur peluang ataupun pengalaman yang kita sedang alami ini sebenarnya mencabar kita untuk lebih memahami tentang ilmu berkaitan dengan alam semula jadi. Kenapa perkara ini berlaku? Kerana kita tidak begitu mesra dengan alam semula jadi yang dianugerahkan untuk kita, bukan saja untuk kita, untuk generasi yang akan datang. Jadi saya menyerulah agar semua pihak bersama-sama dengan mana-mana agensi di Malaysia ini ataupun di dunia yang mana mementingkan pemeliharaan alam semula jadi. Misalnya Persatuan Pencipta Alam memang begitu aktif dan kita terlibat di seluruh Malaysia, dan saya menyerulah seperti yang saya katakan tadi, UUM menjadi pusat di utara Semenanjung. Kalau kita lihat sekarang ini, pada minggu depan seluruh dunia kita akan membincangkan tentang Hari Burung-Burung Berhijrah Sedunia. Bagaimana kita menggunakan alam semula jadi, membincangkan
isu alam sekitar, alam semula jadi. Menggunakan burung yang menghubungkan semua masyarakat di dunia ini. Kalau kita sekarang dalam laluan ASEAN Australia Flyway ni daripada Siberia, Alaska sampai ke Australia, New Zealand, seluruh negara di sepanjang itu bersama-sama menyumbang ataupun bersama memastikan bahawa alam semula jadi habitat pada burung-burung ini terjaga. Ini dah satu langkah. Banyak perkara kita boleh buat. Ini salah satunya yang mana minggu depan pada 9 hari bulan seluruh dunia akan menyambut, dan saya harap marilah bersama-sama kita menyumbang kepada kesejahteraan alam semula jadi kita. Di semuanya, apa yang kita alami ini berasal atau berpunca daripada salah urus alam semula jadi. Manusia sebagai khalifah di bumi ini yang sepatutnya mengurus dan menjagakan alam semula jadi. Banyak perkara kita boleh bincang perkara itu, tetapi kita tidak sedar dengan peristiwa ataupun COVID-19 ini yang sedang berlaku sekarang. Saya harap semua rakyat Malaysia sedar, memahami dan berfikir apakah tindakan yang patut mereka lakukan. Kalau kita katakan norma-norma baru ni, saya bersetuju dengan Dr. Zuan tadi, dia memang dah lama sebenarnya, tapi kita tidak menghayati apa yang kita alami sebelum ini. Kita tidak melihat cara hidup kita, bagaimana kita nak memastikan alam semula jadi kita terus lestari. Dan saya menyerulah semua orang, isu-isu pendidikan perlu terus diperkasakan, dan penyelidikan untuk mencari ilmu-ilmu baru untuk melengkapkan program pendidikan kita diteruskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, terima kasih penjelasan ulasan yang panjang daripada Prof. Saya juga mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak CEPMA di bawah pimpinan Profesor Madya Dr. Hidayat Mahan. Di samping itu juga program ini adalah kerjasama dengan Jawatan Kuasa OSHA, Pusat Pengajian Undang-Undang. Terima kasih semua ahli Jawatan Kuasa OSHA yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menyajikan program ini. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi datang mendengar program kita pada pagi ini. Ini adalah pusingan pertama, iaitu fasa pertama. Kita akan buat lagi fasa-fasa seterusnya. Dan saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada ahli panel kita, tidak lupa iaitu Dr. Muhammad Aswan Abdul Rahman, Prof. Dr. Ahmad Ismail dan Cik Habinda Jit Kaur, anak perempuan Charan Singh, kerana sudi menjadi panel kita hari ini. Walaupun terdapat masalah teknikal, insyaAllah nanti pada masa hadapan kita akan memperbaiki kelemahan kita. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu datang pada saya. Okey, saya juga ingin memaklumkan bahawa pihak CEPMA juga telah membuat link untuk kehadiran, dan kita akan beri kehadiran, dan mungkin kita akan menjemput tuan-tuan dan puan-puan pada masa hadapan. Justru itu saya selaku moderator hari ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan saya akhiri dengan tasbih kifarah dan al-Fatihah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya kembalikan program ini kepada CEPMA untuk meneruskan seterusnya. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Moderator. Terima kasih Tuan Moderator. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Thank you Tuan Moderator. Thank you everyone. Thank you. So saya serahkan kepada Puan Suzana lah kot, CEPMA.